Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatan wa salaman ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita ucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala bagi kita satu nikmat yang mungkin selama hari ini kita asyik duk sebut, ya, bila majlis ilmu nak bermula, maka tuan-tuan dan puan-puan, hari ini insya-Allah kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ni. Saya buka gelanggang di Masjid Negara ni, walaupun ini kuliah kedua saya, sebab sebelum ni ada kuliah di tempat lain. Tapi tuan-tuan, inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala memakbulkan permintaan kita. Satu demi satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita, akhirnya Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita apa yang kita minta selama hari ini. Cuma persoalan dia, bila mana Allah Subhanahu wa taala dah angkat ujian, dah angkat bala bencana dan sebagainya, adakah kita nak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Itu persoalan yang masing-masing kena jawab. Saya tak ada jawapan, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita sendiri ada jawapan tersebut. Adakah kita rasa kita akan kembali meriahkan masjid, rumah-rumah Allah yang mungkin selama hari ni kita bising bila masjid nak buka, supermarket buka dah, shopping mall buka dah, wayang buka dah, ni masjid buka dah. Bukan masjid tutup, masjid buka dah, tuan-tuan. Ya, walaupun bilangan sepertiga tu, sepertiga, saya rasa tak sampai kot sepertiga yang benar-benar hadir pada malam ni. Mana yang lain? Kalau nak kata Masjid Negara kosong, hak lain pun betul lah juga. Sebab tu tuan-tuan, kita takut waktu kita susah kita ingat Allah, tetapi bila mana kita senang, kita mulai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Biarlah norma dan normal baharu ni kita jadikan diri kita makin dekat dengan Allah. Dan satu benda yang saya perhatikan, bila mana tidak ada warga asing yang kita benarkan untuk masuk ke masjid untuk setakat ini, kita dapati sebenarnya mereka lah yang kadang-kadang memakmurkan rumah Allah. Ya, kita mendabik dada, kita lahir sini, kita besar sini, kita bayar cukai dan sebagainya, tapi kita laksanakan tak tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, akhirnya kita takut, kita rasa kita besar sangat, kita rasa kita superior sangat. Sedangkanlah Islam tak ada pun, la fadla li arabiyyin ala a'jami wa la a'jami li arabiyyin illa bittaqwa. Tak ada beza antara orang Arab dan juga orang Ajam, ataupun orang Ajam dengan orang Arab. Maknanya tak ada beza di antara manusia ni melainkan apa ke Nabi, illa bittaqwa. Yang mungkin membezakan manusia ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, peluang dan ruang yang ada ini kita manfaatkan. Saya dah biasa kot kuliah depan tak ada orang, kat 3 bulan kuliah ngadat telefon je, tak ada masalah. Walaupun mungkin hari ni tengok sikit je, tak apa tuan-tuan. Kami asatizah dah biasa dah, daripada mula-mula tak reti buat Facebook live sampai pandai buat Facebook live. Lah ni pandai apa, setengah ustaz ni pandai buat OBS dah, canggih pada technician lagi. Tuan-tuan, yang penting bagaimana cara kita nak mengajak sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita untuk mulai memakmurkan rumah-rumah Allah. Kalau boleh, salat fardu ni pun kita nak supaya orang beratur sebagaimana salat fardu Jumaat. Saya tak nak bebel panjang tuan-tuan, sebab kita nak muliakan balik kuliah kita. Kuliah kita bersama-sama dengan saya berkaitan dengan ibrah ataupun pengajaran daripada surah Yusuf. Saya tak nak start pada awal balik, cuma saya nak tuan-tuan tengok bahawasanya surah Yusuf ini satu surah yang sangat istimewa. Kenapa? Satu-satunya surah yang lengkap menceritakan tentang kisah seorang nabi dalam satu surah. Nabi Musa antara nabi yang paling banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran.
Tetapi kisah Nabi Musa Allah Ta'ala rakam dalam tempat-tempat yang berbeza. Tetapi surah Yusuf, satu keistimewaannya, satu surah diabadikan untuk baginda, dan surah itu juga dinamakan dengan nama baginda. Baik tuan-tuan, yang penting dalam surah Yusuf ini Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang biasa saya sebut dalam mana-mana kuliah, penceritaan Allah Subhanahu wa taala tentang mana-mana tokoh, mana-mana figure, mana-mana watak dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak mendetailkan semua perkara. Sebab Al-Quran hanya akan menceritakan benda-benda yang penting. Ya, benda-benda yang tidak penting Al-Quran tak akan cerita kepada kita. Maka begitu juga dalam kehidupan kita tuan-tuan, ada benda-benda penting yang kita perlu ambil tahu. Ada benda-benda sampingan yang kadang-kadang benda tu benda-benda kecil, tak payah tahu pun tak apa. Ya, sebab kalau kita ambil tahu pun dia tak ada nilai apa-apa pun tuan-tuan pada kita. Sebagai contoh ya tuan-tuan, sebagai contoh, kisah Nabi Yusuf, Allah Ta'ala tak kata Nabi Yusuf ni lahir sekian hari bulan, sekian tahun, dekat tempat mana, tak penting pun. Cerita Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulakan kisah dia dengan ayat idh qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Allah Ta'ala tak ceritalah dia ni lahir bila, mak nama siapa, abang nama siapa. Kenapa? Sebab dalam kehidupan kita tuan-tuan, kita tak kena tahu mana yang penting dan perlu diutamakan. Ya? Sebab kadang-kadang dalam kehidupan ni kita suka cari benda-benda yang tidak penting, sibuk tanya benda-benda yang tak ada faedah. Sedangkan benda-benda yang sepatutnya kita cari ialah benda yang penting dan bawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf tak kala mana Nabi Yusuf boleh bercakap. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut idh qala yusufu li abihi, tak kala mana Yusuf boleh berkata kepada ayahnya. Kita mungkin agak ketika ini umurnya dalam lingkungan yang sudah mumayyiz, iaitu bagi Nabi Yusuf boleh berkomunikasi secara baik dengan ayahnya. Baik tuan-tuan, satu benda yang sangat menarik dalam cerita surah Yusuf, watak yang dikehadapankan ialah watak ayah. Kebiasaannya kanak-kanak akan rapat dengan ibu. Ya, pengalaman saya dalam dunia pendidikan, kebiasaannya yang boleh mengajar budak-budak kecil ni orang perempuan je. Orang lelaki ni dia rotanologi banyak, dia tak berapa nak sabar. Kalau tuan-tuan tengok pra-sekolah, hari ni pra-sekolah buka tak? Tadika. Kebanyakan yang mengajar tu cikgu perempuan, ada cikgu lelaki yang mengajar tadika. Walaupun ada pelajar lelaki yang ambil sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak, ada. Tapi tak berapa nak kena dengan jiwa. Baik tuan-tuan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkedepankan ataupun menonjolkan watak ayah? Sebab watak ayah ni penting dalam kehidupan sebenarnya. Ya. Walaupun mungkin seorang ayah kadang-kadang masanya bersama-sama dengan anak itu kurang. Sebabkan nature seorang ayah ni kerja, keluar cari rezeki. Kadang siang malam pagi petang. Kata Ramli Sarip kan, keluar pagi balik petang. Ada kala sampai malam. Cari rezeki bawa pulang untuk orang yang tersayang. Tak boleh nyanyi kan, dalam masjid tak nyanyi, kat luar masjid saya nyanyi insya-Allah tuan-tuan. Tapi nak ceritakan bahawasanya watak ayah dalam pendidikan anak-anak sebenarnya sangat penting. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam cerita Nabi Yusuf, Allah Ta'ala tonjolkan watak Nabi Yaqub sebagai seorang ayah. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang anak-anak kita dia akan cerita ke ayah. Walaupun dia tahu ayah ni jenis yang ayah, balik kerja ayah ni anak-anak panggil 10 kali pun jawab sekali ya okey ayah. Saya ingat dengan arwah abah saya kan, kadang-kadang kita cakap dengan dia 10 patah dia okey gitu, tak kata apa. Tapi itulah nature seorang lelaki tuan-tuan. Kita semua lelaki dah, kita kadang-kadang bukan kita tak pandai mempotretkan emosi kita. Tapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempotretkan Nabi Yusuf sebagai seorang anak lelaki. Dan nanti kita akan tengok bagaimana seorang ayah juga dipotretkan, iaitu bila mana seorang anak lelaki dan juga seorang bapa dapat berkomunikasi dengan baik, ianya akan menghasilkan suatu hasil yang sangat-sangat cemerlang pada masa yang akan datang.
Baik, apa kata Nabi Yusuf? Ya abati. Tuan-tuan, panggilan ya abati, orang Arab memanggil ayah sebagai abun, al-ab. Orang Arab jarang panggil ayah dia sebagai abi. Kebiasaannya mereka memanggil dengan abah. Dia tak kata ya abi, dia kata ya abah. Kalau kita orang Melayu ada kata abah kan, tu kita bahasa Arab tu. Abah. Cuma mungkin orang tua-tua dulu je panggil apa dah. Baik, ya abati, dia suatu panggilan kehormatan kepada ayah. Satu panggilan yang benar-benar menunjukkan kasih sayang seorang anak kepada seorang ayah. Kalau kita nak terjemah bahasa Melayu, wahai ayahanda tersayang. Saya teringat waktu saya di asrama tu, bila nak sesuatu tulis surat je, zaman tak ada telefon kan. Tulis surat tu kan tulis cantik kan. Ke hadapan ayahanda dan bonda. Tulis. Nak menggambarkan apa tuan-tuan? Panggilan ini walaupun dia panggilan tetapi dia ada nilai di sisi masyarakat. Sebab tu tuan-tuan, panggilan kepada orang, kita mungkin orang tu tak perlu pun panggilan hormat, tapi kita sebagai orang, kita perlu memanggil orang dengan panggilan hormat. Makna ada dua situasi. Situasi empunya diri, kita jangan mengharapkan orang panggil kita dengan panggilan hormat. Tetapi biar kita tak kala mana kita panggil orang lain, panggillah orang lain dengan panggilan hormat. Walaupun dia seorang pengawal keselamatan. Walaupun mungkin dia seorang janitor, tukang bersih tuan-tuan. Dia ada watak dalam kehidupan kita. Saya teringat waktu saya baca satu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Uraifi. Dia tulis satu buku. Dia kata apa? Dia cerita tentang seorang wanita. Tak silap saya. Yang mana wanita ni dia pergi kerja, dia balik kerja, dia mesti dia mesti angkat tangan kepada pengawal keselamatan di tempat tersebut. Itu rutin dia. Dia turun ke tingkap, angkat tangan. Kita nak pengawal keselamatan tabik kat kita, action lebih. Kan? Lu siapa? Kita lah angkat tangan kat dia. Tuan-tuan, bila itu rutin wanita ini, satu ketika bila mana wanita ini masuk bekerja, dia pun angkat tangan elok. Tetapi bila mana waktu balik, pengawal keselamatan ni tak nampak dia. Tak nampak dia. Kebiasaan kita, dan contoh saya orang kerja pejabat, pukul 8 masuk, pukul 5 mesti keluar dah. Paling-paling pukul 5.30 6 tak larat tak. Makna dia tunggu lepas setengah jam tak keluar, lepas setengah jam tak keluar, lepas setengah jam tak keluar, bertambah heran. Sebab itu rutin dia. Maka akhirnya keselamatan ni rasa pelik. Akhirnya dia cari, rupa-rupanya wanita ini terkunci dalam bilik dia. Tuan-tuan nampak tak nilai walaupun angkat tangan je? Apatah lagi nilai panggilan yang baik. Nabi Yusuf tunjuk kepada kita, panggillah ibu ayah kita dengan panggilan yang baik. Hari ini anak-anak muda kadang-kadang mereka ada tendensi untuk panggil ayah ibu mereka di belakang mereka dengan panggilan yang tidak baik. Anak-anak kita ni tuan-tuan kadang-kadang ada dua watak. Watak real life lain, watak dalam media sosial lain. Pelik manusia-manusia yang sebegini, wal'iyadu billahi min zalik. Baik. Jadi sebab apa? Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat pada gaya ayat ini benar-benar menggambarkan Nabi Yusuf seorang budak kecil. Baik tuan-tuan, kalau biasa ada anak, ada cucu, ada adik-adik, budak-budak ni dia suka ulang. Dia tak akan habiskan satu ayat. Dia akan cakap sampai pertengahan ayat, dia akan ulang balik. Contoh kan, abah semalam kan abah? Semalam kan orang mimpi kan. Tuan-tuan nampak tak ayat budak-budak? Dia akan ulang benda yang sama tak? Tuan-tuan lihat pada ayat ini, 2 kali Nabi Yusuf sebut kataan ra'aitu. Sebab apa? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Tuan-tuan, ini kehebatan Al-Quran. Ini mukjizat Al-Quran. Bila mana Al-Quran mengungkapkan bagaimana Nabi Yusuf benar-benar budak kecil pada ketika ini. Sebab wahai ayah, semalam betul-betul saya mimpi, saya tengok 11 bintang
bulan, matahari, saya tengok sungguh mereka ini sujud kepada saya. 2 kali diulang kataan ra'aitu. Baik, itu yang pertama. Tuan-tuan nak menggambarkan bagaimana Nabi Yusuf seorang anak yang rapat dengan ayah. Tuan-tuan nak test tuan-tuan rapat dengan anak ke, atau tidak? Tengok, kalau anak biasa berkomunikasi dengan tuan-tuan, maknanya tuan-tuan orang yang rapat dengan anak. Mak ni standard dah, biasa dah. Hubungan ibu dengan anak ni memang rapat. Tapi ayah, lelaki, kita kena cek balik komunikasi kita. Walaupun mungkin kadang-kadang a few words, beberapa patah perkataan, tapi biarlah patah-patah perkataan yang keluar itu patah-patah perkataan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, dalam ayat ini telah pun menunjukkan suatu tafsiran mimpi sebenar Nabi Yusuf alaihi salam. Tak kala mana Nabi Yusuf sendiri mengungkapkan. Tuan-tuan, apa dia? Kalau tuan-tuan tengok apa yang Nabi Yusuf mimpi. Yang pertama, Nabi Yusuf mimpi 11 kaukaban, 11 bintang, kaukab. Wasyams, matahari. Saya terjemah satu. Wal qamar. Tuan-tuan, perkataan kaukaban, wasyams, al-qamar dalam bahasa Arab, ketiga-tiga perkataan ini kebiasaannya diassociate dengan feminine word. Disebut sebagai muannath. Dalam bahasa Arab, sesuatu perkataan, sama ada perkataan itu berbentuk muzakkar, diassociate dengan lelaki, ataupun diassociate dengan perempuan. Ini gaya bahasa Arab. Bahasa Melayu mungkin tak ada. Sebab bahasa Arab ni satu bahasa yang unik. Dia boleh membezakan jantina sesuatu perkataan. Dan kebiasaan perkataan yang berbentuk ini, iaitu benda-benda yang jamadat, kebiasaannya merujuk kepada feminin, kepada keperempuanan. Kebiasaan kalau perkataan contoh wasyam, asyams dalam surah Yasin, apa Allah sebut? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dia tak kata wasyamsu yajri li mustaqarril lahu. Dia kata wasyamsu tajri. Nak tunjukkan perkataan ini memang perkataan yang muannas, disebutkan muannas majazi. Perlambangan seolah-olah dia macam perempuan. Tuan-tuan, Nabi Yusuf ungkap perkataan kaukab, perkataan asyams, perkataan qamar. Tapi dia tak kata ra'aituhunna. Yang dia kata ra'aituhum. Hum ni biasanya merujuk kepada lelaki. Kata ra'aituhum, saya melihat mereka. Hum ni biasanya merujuk kepada a bunch of men, sekumpulan orang lelaki. Tuan-tuan, nampak tak bagaimana ayat ini telah pun awal-awal mengungkapkan siapakah 11 bintang, bulan, matahari ini, iaitu mereka ini ialah manusia, iaitu 11 orang adik-beradik dia, ibunya, ayahnya, yang satu hari nanti akan tunduk hormat kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Maknanya secara tidak sedar Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam untuk baginda sendiri mengungkap takbir sebenar ataupun makna sebenar di sebalik mimpi yang dia alami, iaitu bukanlah bulan, bintang ataupun matahari itu yang benar-benar tunduk pada dia. Dia perlambangan kepada sesuatu nanti, iaitu seseorang ataupun sekumpulan manusia yang nantinya akan tunduk hormat kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kataan sajidin, sujud ni satu makna benar, sujud sungguh. Yang kedua, sujud ini maknanya memberikan penghormatan. Sebab tu dalam ayat berkaitan dengan usjudu li Adam, bila diperintahkan pada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, apa ke? Fasajadu illa iblis. Kesemuanya sujud, iaitu tunduk hormat. Sebab sujud yang hakiki hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Dengan manusia kita boleh beri penghormatan yang sesuai dengan manusia. Hormat pada manusia perlu, tetapi sesuai dengan penghormatan kepada manusia. Jangan lebih. Sebab kata ulama, kalau telah sampai pada hak rukuk, ia suatu bentuk dosa. Sebab rukuk dan sujud hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan,
Dalam keadaan ini, Nabi Yusuf mimpi. Dia cerita pada ayah dia. Baik, saya sebut tadi watak ayah satu watak yang penting. Bismillah. Dia lama tak kuliah ni, dia stamina suara tak berapa nak cantik. Ya? Dia ustaz-ustaz ni pun dia macam atlet juga. Dia suara ni kena ada stamina. 3 bulan dah. PKP kita 18 hari bulan Mac. Kuliah terakhir saya 16 Mac. Ni dah 1 Julai tu dia. Lama tak latih suara. Baik, tuan-tuan. Dalam keadaan ini, Nabi Yaqub sebagai seorang ayah, dia mengenali watak setiap anak. Sebab tu ayah, walaupun mungkin ayah ni jarang dengan anak-anak, tetapi ayah, biarlah ayah kenal watak anak seorang demi seorang. Saya kenal dia seorang pengetua sekolah. Dia boleh kenal nama semua pelajar lelaki dia, tuan-tuan. Pelajar je 700 lebih, separuh lelaki, 300 lebih, setiap seorang kenal nama. Kita anak kita berlupa nama, tu masalah. Waktu zaman saya jadi cikgu tu, saya pernah jadi cikgu di sekolah, datang bapak, tak biasa datang mak, tiba-tiba hari tu mak ada urusan, bapak datang, nak sign report kat anak, bapak lupa anak kelas mana. Dia silap pergi kelas, kata bang, anak abang bukan kelas ni, anak abang kelas ni, kelas ni, kelas ni. Macam ustaz ingat, lah biasa ustaz, cikgu ingat, bapak yang lupa anak, dia pun lupa. Tu saya kata baru 1 mak tu, kalau 4 mak tak tahu, lupa habis. Baik, tuan-tuan. Nabi Yaqub, Allah Ta'ala gambarkan Nabi Yaqub sebagai seorang ayah yang memahami anak. 12 orang anak Nabi Yaqub. Tuan-tuan, kita ayah, kita mungkin jadi ketua, sama ada ketua keluarga, ketua organisasi, walaupun mungkin kita baik, tak semestinya orang bawah kita baik. Apa kata Raihan? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Tuan-tuan, ini ujian. Kita jangan cepat-cepat meletakkan kesalahan kepada mana-mana orang. Apa anak tu imam panggil lagu ni? Tuan-tuan, ni anak Nabi, anak seorang Rasul. Bukan seorang, 10 orang buat perangai. Seorang, kata orang Melayu kan, dalam setandan pisang, dah 1, 2 tak baik tu okey. Tuan-tuan bayangkan 12 anak, 10 buat perangai. Tak ke masalah negara. Sebab tu tuan-tuan, dalam keadaan ini kita jangan terlalu cepat meletakkan kesalahan kepada mana-mana individu. Ni bapak tak ajar, ni cikgu tak ajar. Tuan-tuan sabar, kadang-kadang ajar dah, budak tu sendiri yang masalah. Tak? Tuan-tuan, hari ni tak, sebagai contoh dah, bila kita berhadapan dengan SOP dan sebagainya, kadang-kadang hak yang paling payah SOP, hak yang tua, hak yang dewasa paling payah SOP. Sebab tu hari ni Kementerian Pendidikan buka prasekolah tu. Kenapa, pasal apa, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tu pasal apa, Kementerian Pendidikan buka mula-mula tingkatan 5 tu dengan 6. Hari ni 1 Julai buka prasekolah tu. Hak yang lain 15 Julai akan buka dengan 27. Sebab nak tengok, kalau hak yang besar pun boleh, hak kecil pun boleh, tengah-tengah insya-Allah boleh. Kalau hak 6 tahun tu, tuan-tuan boleh bayar 6 tahun nak duduk. Kalau dia boleh buat, maknanya yang lain pun insya-Allah boleh buat lah. Itu je. Tapi setakat ni hak PKP ni, hak yang paling banyak ketahan orang tua macam kita, umur-umur macam saya ni. Duk melepak kedai makan. Tuan-tuan, ini watak. Sebab tu kadang-kadang pembentukan jiwa dia bukan salah mana-mana pihak 100%. Benar, ada kemungkinan ayah tak didik dengan baik, mak tak didik dengan baik. Tuan-tuan, kadang-kadang kita jumpa juga mak ayah, ya Allah, tak ada rupa pun, tapi anak baik. Saya biasa jaga institusi sekolah-sekolah agama, minta sekolah tahfiz, tengok mak ayah atas bawah saya gini, bapak datang pakai rantai, pakai gelang, mak sebab datang tempat ni Islam, nak pakai tudung, tapi nak anak masuk tahfiz. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak tahu. Sebab tu kita jangan terlalu cepat menilai seseorang. Kesalahan salah, benda nyata salah, kena kata salah, tapi jangan keterlaluan kita meletakkan sesuatu nilai, sesuatu faktor kepada sesuatu. Baik, apa kata Nabi Yaqub bila mana anak dia Nabi Yusuf sebut kepada dia satu benda yang penting? Ialah budak tengok mimpi yang pelik, cerita pada ayah.
Sebab tu saya sebut ayah kena sekali-sekala berkomunikasi dengan baik dengan anak. Ya? Sebab apa tuan-tuan, esok-esok kalau kita dah tua, takut-takutnya anak-anak kita nak komunikasi dengan kita dah. Ya? Tuan-tuan yang mungkin yang telah pun berusia, kadang-kadang anak telefon, tak cakap dengan mak, aku kat sebelah tak tanya pun. Kenapa? Kita tanya diri kita dulu, adakah kita menyantuni mereka waktu mereka kecil? Itu persoalan yang kita sendiri kena jawab. Ya? Kalau kita sendiri jarang menyantuni orang, jangan harap orang menyantuni kita dahulu. Kalau kita jarang bagi salam dekat orang, jangan harap orang bagi salam dekat kita. Ya? Saya sebagai guru, biasa saya masuk kelas, saya bagi salam, Assalamualaikum semua. Saya tak tunggu murid-murid bangun, tak, saya bagi salam je. Ya? Sebab pada saya tak, sebab kita mulakan ibda' bin nafsik, mula dulu. Tak, tuan-tuan, Nabi Yaqub bila dengar anak dia panggil dengan panggilan yang baik, ya abati, maka Nabi Yaqub membalas apa? Ya bunayya. Dia balas dengan panggilan yang baik juga, wahai anakku yang tersayang. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Tuan-tuan, apa tu saya sebut tadi? Pertama, Nabi Yaqub mengenali watak anak-anak dia. Nabi Yusuf kecil, maka budak kecil kena layan dengan cara budak kecil. Tak boleh layan budak kecil cara budak besar. Begitu juga tak boleh layan orang besar macam budak kecil. Saya ni alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya pengalaman menarik dalam kehidupan. Ya. Saya pernah mengajar budak paling kecil sampailah mengajar orang tua. Hak tu satu pengalaman yang tak semua orang ada. Kalau tuan-tuan boleh jemput penceramah hebat di TV, pergi ceramah sekolah rendah, saya rasa mereka stranded kot. Tuan-tuan boleh ceramah kat budak-budak 600 orang dalam masa sejam. Kalau tuan-tuan boleh buat, saya tabik tuan-tuan. Tuan-tuan jaga anak waktu PKP ni pun sakit kepala lah. Bercempera, tanya akak-akak belakang, cepatlah sekolah, menyampah aku dah. Tuan-tuan, sebab tu saya alhamdulillah Allah Ta'ala bagi saya pengalaman mengajar budak paling kecil sampailah mengajar orang tua. So boleh masuk. Tuan-tuan kalau tengok saya ceramah kat sekolah ni terkejut pula. Dia macam ustaz hari ni yalah, sekolah kan kena buat style sekolah. So Nabi Yaqub melayan anak-anak je sesuai dengan keadaan. Tetapi kadang-kadang inilah yang menyebabkan abang-abang Nabi Yusuf rasa jealous, rasa iri hati. Sebab apa tuan-tuan? Manusia biasalah dengan budak kecil comel saja, dah besar tak comel dah. Tak. Budak kecil nangis macam mana pun comel ke? Cuma besar, sudah hantar engkau lah, boleh apa aku? Ini naluri manusia. Inilah kehidupan. Sebab sesuai layanan itu dengan umurnya. Sesuai. Kecil tak apalah buat birthday party, dah besar-besar umur 60 nak birthday party, jangan buat benda. Tak payahlah. Sibuk juga nak tiup lilin, tak payah tuan-tuan. Marah orang tak sambut birthday. Patut yang tua ni pergi, dia lah yang panggil orang untuk sambut birthday dia. Allah tak ada bagi subsidi umur lagi. Dalam keadaan ini Nabi Yaqub mengenali anak. Sebab apa? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Kamu jangan cerita mimpi kamu ini kepada ikhwatika, kepada saudara-saudara kamu. Kenapa? Dia tahu anak-anak dia memang bermasalah. Tetapi sebagai seorang ayah tuan-tuan, anak tetap anak. Sejahat mana anak pun, dia tetap anak kita. Jangan pernah buang. Selagi mana dia belum meninggal dunia tuan-tuan, selagi mana ada peluang untuk dia taubat, kita bagi peluang untuk dia taubat. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun bagi peluang untuk kita taubatkan tuan-tuan. Sebab tu ayah-ayah, ibu-ibu, selagi mana kita masih hidup, anak-anak kita masih hidup, walaupun sejahat mana mereka, doakan mereka, nasihatkan mereka, cuba berikan yang terbaik. Sebab tak ada siapa tahu masa akan datang adakah mereka kekal jahat ataupun tidak. Who knows?
Saya biasa jumpa anak murid saya dah, wallahu akbar, waktu kecil Tuhan tahu, jenuh kejar sekolah, menyuruh belakang sana, menyuruh dekat ke sisi, menyuruh kedai game, kutip. Bila besar, Allahu akbar, hafal Quran tuan-tuan. Ada yang kecil-kecil baik, sopan santun, besar Tuhan yang tahu. Tuan-tuan, sebab itu selagi mana kita ini dikurniakan hayat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap dalam keadaan ini. Nabi Yaqub dia tahu anak-anak dia bermasalah, tapi dia tak pernah menyalahkan pun anak-anak dia 100%. Apa yang disebut pada penghujung ayat ini? Innasyaitana lil insani adun mubin. Kejahatan manusia ni kadang-kadang dia juga berpunca daripada hasutan syaitan. Tuan-tuan, kita jahat kadang-kadang dengan sebab diri kita. Kita kadang-kadang buat jahat dengan sebab hasutan syaitan. Sebab tu kita diminta untuk sentiasa isti'adzah, minta perlindungan daripada syaitan. Kenapa tuan-tuan? Sebab syaitan memang tugas dia nak menyesatkan manusia. Dia nak manusia ni berpecah belah. Dia nak manusia ni bergaduh. Saya selalu sebut tuan-tuan, kita ni di akhir zaman ni kita kurang watak pendamai. Kita suka tengok orang bergaduh. Suka tengok orang berbalah. Geng-geng nasi tambah, tu masalah. Macam cerita Piramli kan, cerita Piramli lagi. Tak, gaduh, siap-siap letak ni kepala bapak engkau, ni kepala bapak dia. Kenapa? Inilah sifat syaitan. Sebab tu kita sebagai manusia, kita kena senantiasa minta perlindungan daripada syaitan. Dan di kala inilah Nabi Yaqub memberikan suatu nasihat yang baik. Dia tak kata abang-abang dia jahat. Dia kata, wahai anakku, jangan cerita kat abang-abang, cukup. Sebab ada kalanya sesuatu kesalahan tidak perlu diperbesarkan pun. Kita ni suka exaggerate, suka besarkan satu kesalahan, tapi tak menyelesaikan kesalahan pun. Nak cerita salah. Penyelesaian apa? Tuan-tuan, saya bawa satu analogi tak? Accident. Tak? Kita KL kan, biasalah accident. Tuan-tuan kalau pakai kereta kat KL tak bercala tu, maknanya tuan-tuan memang letak kereta kat rumah selimut kereta. Tak? Tuan-tuan, accident sikit, motor tergesel sikit dengan bumper, kita marah tu siap bawa steering lock tu pasal apa? Selesai masalah. Saya tanya tuan-tuan, selesai masalah? Bawa steering lock keluar, awak tak nampak ke? Kalau dia nampak, dia tak langgar. Cerita memang tak nampak lah, cuma punca tak nampak tu Wallahu'alam lah. Tuan-tuan mengamuk situ, selesai masalah. Hak cala tetap cala. Tuan-tuan mengamuk, cala tu boleh elok lah? Tak pun. Cuba selesaikan. Okey, salah. Hak yang salah, okey, saya minta maaf. Tak, saya salah hak tu. Benda dah jadi, nak buat macam mana? Bukan boleh rewind. Tengok CD, gagah boleh rewind. Tuan-tuan, maka sebab itu kesalahan tetap salah, tapi jangan memperbesarkan kesalahan. Nabi Yaqub tahu anak-anak dia bermasalah, tetapi dia tak pinpoint pada anak-anak seorang-seorang. Apa yang dia buat? Dia selesaikan masalah. Dia tak kata Yusuf, kamu jangan cerita, abang kamu memang jahat. Dia pun tu tak guna sekali-sekali. Tak. Dia kata apa? Wahai Yusuf, jangan cerita pada abang-abang kamu. Syaitan, nampak tak? Memang musuh. Nampak tak tuan-tuan? Bagaimana kita bila mana berhadapan dengan situasi. Hak ni yang kadang-kadang watak yang kita perlukan dalam kehidupan hari ini. Ini namanya ibrah. Ni nama je pengajaran. Baca Quran ni bukan semata-mata nak baca, tengok je. Tak. Akak belakang, makcik belakang, bukan semata-mata nak anak handsome. Ustaz nak saya baca surah Yusuf 3 tahun, Ustaz keluar anak hitam legam. Nak buat macam mana? Memang dah genetik hitam. Nak macam mana? Tak. Ustaz jenuh lah baca surah Maryam, Ustaz tak keluar kat perempuan, semua jantan sebelah orang. Nak buat macam mana tuan-tuan? Quran ni bukan semata-mata baca, kita nak ambil pengajaran dia. Pengajaran dia apa? Nampak tak bagaimana Nabi Yaqub menyelesaikan satu isu? Hak yang jahat memang jahat dah, tapi bagaimana nak menyelesaikan hak yang baik ni? So dia kata apa? Jangan cerita dekat abang-abang.
Kemudian disebut apa? Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. Iaitu Nabi Yaqub tak memfokuskan pun kepada abang-abang dia. Disebut apa? Wa kadzalika yajtabika rabbuka. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala memilih kamu. Iaitu dia nak angkat emosi anak dia. Sebab tu tuan-tuan, bila mana Nabi SAW, bila mana Nabi berkomunikasi dengan orang, Nabi kebiasaannya akan menghadapkan seluruh tubuh pada orang. Kita kadang-kadang orang cakap okey, tuan-tuan, Rasulullah dia bila bercakap orang daripada top to toe, atas bawah menghadap orang itu, menunjukkan kehebatan. Sebab itu tuan-tuan, dalam keadaan ini komunikasi dia satu benda yang boleh menyelesaikan isu. Banyak benda yang kadang-kadang miscommunication je pun silap faham, tapi sebab ego tu masalah. Ego. Maka dalam keadaan ini Nabi Yaqub cuba untuk memujuk Nabi Yusuf. Apa dia? Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. Dia kata kamu ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala nak ajar kamu ta'wil ahadith. Ta'wil iaitu mentakwil atau mentafsir ahadith, mimpi. Wa yutimma ni'matahu 'alaik. Dan Allah Subhanahu wa taala nak menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu dan juga ke atas keluarga Nabi Yaqub. Kalau tuan-tuan lihat pada ayat yang ke-6. Kenapa sebab Ali Yaqub? Sebab dia tahu anak-anak dia bermasalah. Tapi satu hari nanti kalau kita baik sangka dengan Allah, Allah Ta'ala akan bagi kita apa yang kita minta. Cepat ke lambat je tuan-tuan. Tu je soal dia. Cepat ke lambat je. Macam tu order makan kat kedai tom yam lah, sabar lambat sikit. Dan memang pergi makan kedai tom yam hujung bulan, sabar. Memang ramai lah orang, betul marah. Kenapa lambat? Cuba datang time tengah bulan, InsyaAllah dapat cepat. Sebab orang pun tak ada. Ni datang time hari gaji, memang penuh orang, betul marah lambat. Tuan-tuan, nampak tak? Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Dalam keadaan ini ditunjukkan bahawasanya susur galur para anbiya alaihimus salatu wassalam ini satu susur galur yang sangat-sangat baik. Sebab tu bila mana orang pada satu ketika ada seorang lelaki ni jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata, wahai ya Amirul Mukminin, ada anak somebody nak jumpa. Kan? Guna kabel lah ni. So Umar kata, tak apa, masuk. Laki pun masuk. Umar tanya, kamu siapa? Dia pun sebutlah, aku ni nama sekian, anak sekian. Waktu dia. Dia bangga dengan keturunan, tapi keturunan jahiliah. Umar jawab, adakah kamu Yusuf bin Yaqub bin Ishaq? Sampai atas. Tak, maka kamu bukan orang yang mulia. Sebab tu tuan-tuan, kita kadang-kadang kemuliaan keturunan tidak menjamin kemuliaan kita. Kemuliaan keturunan kadang-kadang tidak menjamin kita. Yang paling baik bila mana keturunannya mulia dan akhlaknya juga mulia. Sebab tu kadang-kadang bawa nama besar ni, dia tanggungjawab besar. Kata Pak Cik Peter Parker. Dalam cerita Spider-Man kan, bila mana anak saudara dia tahu anak saudara dia ada kuasa hebat kan. Great power comes with great responsibility. Bawa kuasa dia datang dengan tanggungjawab yang besar. Kan ada kata-katakan power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Kuasa boleh menyebabkan orang akan melakukan korupsi, rasuah, salah guna kuasa. Absolute power corrupt absolutely. Kuasa yang besar dia akan mudah untuk kita buat kesilapan. Sebab tu Nabi Yaqub mengajar kepada Nabi Yusuf, apa dia? Kamu nanti dipilih oleh Allah, tapi datang dengan tanggungjawab. Kemuliaan kita akan datang dengan tanggungjawab, tuan-tuan. Kemuliaan ini dia tak akan datang dengan sendirinya. We have to earn benda tu. Kita kena usaha untuk dapatkan.
Ia bukan sesuatu yang tiba-tiba dianugerahkan. Tidak. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca surah Yusuf, satu demi satu ujian Allah Ta'ala bagi pada Nabi Yusuf. Pada kecil Allah Ta'ala uji dah. Dan bukan sikit ujian. Sebab tu kita, bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena sedar ujian kita sekelumit je pada ujian para anbiya alaihimussalatu wassalam ini. Sebab tu kalau kita rasa susah tuan-tuan, Nabi mengajar kita tengok orang yang lebih susah daripada kita. Saya sebelum PKP kan biasa travel malam maghrib. Memang stres tuan-tuan. Bawa kereta waktu maghrib kat KL ni memang stres. Kadang-kadang daripada Damansara nak pergi ke Pudu je sejam lebih. Kalau atas highway tu sampai Tapah lah. Tuan-tuan, saya pernah daripada Taman Tun Dr. Ismail TTDI nak pergi Bandar Manjalara, tolak rumah 6.30 sampai Bandar Manjalara azan isyak tuan-tuan. Saya nak jamak semayang ke nak apa ke tu? Jarak bukan 2 marhalah pun. Tuan-tuan, ujian Allah. Tapi saya fikir-fikir, aku ni kereta. Bukan penat pun, kereta automatik lah ni. Bukan main gear macam dulu dah, tak tekan pun. Tak. Auto cruise pun ada ni. Aircon ada. Apa yang kita rasa kita hebat sangat ujian? Tak benda pun tuan-tuan. Sebab tu bila mana kita susah, kita kena pastikan kita lihat kesusahan orang lain. Sebab tu kalau kita baca surah Yusuf ni tuan-tuan, dia bukan sekadar nak tengok cantik tak cantik, nak tengok kecantikan akhlak tak kala mana diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, nanti ada masa tuan-tuan balik, tuan-tuan baca balik. Sebab tu Quran ni kalau paling baik kita baca dan cuba fahamkan. Tak faham juga tuan-tuan, datang majlis ilmu. Di sinilah tempat untuk kita memahami apakah kehendak sebenar daripada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak ceritakan kepada kita. Dan sebab tu kita meriahkan balik majlis ilmu di masjid-masjid surau kita. Tuan-tuan, online tu online lah. Offline kena buat. Sebab nilai tuan-tuan berhadapan. Saya semangat berhadapan dengan tuan-tuan. Tak selama menghadap kamera tak reti. Tengok muka sendiri tuan-tuan. Buat live kan tengok muka sendiri. Nak rasa pelik. Ceramah kat berdiri sendiri. Gila. Tapi tuan-tuan, inilah nikmat yang kalau kita abaikan, kalau Allah Ta'ala uji sekali lagi, kita sanggup tak tuan-tuan? Saya tak sanggup tuan-tuan. Kita takut Allah Ta'ala akan hantar ujian yang lebih berat. Wal'iyadu billahi min dhalik. Tuan-tuan, saya berhenti kat sini insya-Allah. Moga-moga ada kebaikan. Nanti insya-Allah ada masa nanti kita tengok ayat-ayat yang seterusnya. Moga-moga Allah Ta'ala bagi izin untuk saya untuk tamatkan perbincangan surah Yusuf ini bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan perempuan boleh tengok dekat Facebook Live Masjid Negara. Dia simpan situ, tuan-tuan boleh tengok bila-bila masa sahaja. Manfaatkan, moga-moga ada kebaikan untuk saya dan semua. Yang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.